Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator kita sekali lagi, dan terima kasih kepada Tuan Faizal yang membentangkan apa yang kita belanjakan pada tahun-tahun yang lepas. Dan pastinya untuk tahun 2020 nanti, bila mana kita buat audited report, ia pastinya akan jadi lebih menarik lah untuk kalian tengok ke mana duit kalian disumbangkan. Dan sebenarnya ia adalah satu kebanggaan untuk kami bila mana kita punya admin fees hanya mencecah 3%, walaupun dibenarkan oleh bank negara sampai ke 30%, dan orang tuduh dan sebut bahawa kita ambil persen yang sangat tinggi untuk kita kaya daripada NGO. Tapi alhamdulillah, dengan audited dengan report kewangan yang ditunjukkan oleh Tuan Faizal tadi, kalian boleh nampak berapa sebenarnya yang kita ambil. Dan pastinya laporan kewangan yang lengkap nanti kalian boleh semak di laman Facebook Cipta Gaza Malaysia, dan di laman yang lain yang kita akan naikkan bahan-bahan tersebut supaya kalian boleh lebih yakin dengan apa yang dibentangkan. Dan alhamdulillah, sebagaimana yang kalian nampak, kita sebut tadi kita adalah NGO yang kecil saja. Daripada duit yang masuk, kalian boleh nampak sebenarnya kita tak adalah dapat 20 juta setiap tahun. Dan disebutkan setiap kali berlaku perang setiap tahun kita dapat sumbangan 20 juta dan sebagainya. Sebenarnya adalah sesuatu yang palsu lah. Sebab perang di bumi Gaza ni dia tidak berlaku setiap tahun. Itu masalahnya, bila kita tidak tahu tentang Gaza, kita kata oh setiap tahun ada perang di Gaza. Setiap kali perang kita akan dapat 20 juta. Tidak. Perang di bumi Gaza sejak berlaku pada tahun 2006 hanya berlaku sebanyak 4 kali sahaja. Tahun 2006 dikepung, tahun 2008 berlaku peperangan yang pertama, Perang Al-Furqan, yang berlanjutan selama 21 hari. Kemudian pada tahun 2012 berlaku Perang Hijratul Sijil yang berlanjutan selama 7 hari. Kemudian berlakunya perang yang disebut sebagai perang pada tahun 2014, Hasfil Makul, yang berlanjutan selama 51 hari, dan saya berada di bumi Gaza ketika itu. Dan yang last sekali tahun 2021 berlakunya perang Saiful Quds. Jadi kalaulah kita nak dapat sampai 20 juta pun, dan duka citanya kita tak dapat pun sampai 20 juta tu, bila mana berlaku perang sahaja. Tapi tu pun kita tak capai juga, dan duka citanya bila mana berlaku perang sahaja, barulah orang semangat nak menderma, semangat nak bagi sumbangan dan sebagainya. Sampai kan banyak saya jumpa dengan orang-orang Palestin di sini, bila mana kita sebutkan alamak, minta maaf lah saya tak boleh nak bagi bantuan, sebab NGO kita ni bukannya selalu ada duit. Kadang-kadang ada duit, kadang-kadang tak ada duit, ikut nasib dan ikut netizen dia nak bagi ataupun tidak, penyumbang nak bagi ataupun tidak. Jadi bila mana tak ada duit, saya pernah jumpa seorang pakcik, tiba-tiba dia angkat tangan ke langit dan dia kata, ya Allah, bagilah ada perang ke atas bumi Gaza ni ya Allah, sebab bila ada perang barulah orang akan sumbang untuk bumi Gaza. Jadi kita pun tak naklah jadi sampai ke tahap itu. Teruskan menderma, teruskan menyumbang, teruskan memberi, khususnya kepada NGO-NGO yang boleh menyatakan dengan jelas ke mana sumbangan-sumbangan dan duit-duit kalian ini telah pun disampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya tahu ada lagi kebimbangan dan kerunsingan yang perlu saya jawab, sebab banyak persoalan yang ditimbulkan oleh netizen yang ditanyakan kepada saya, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, dan pastinya bila mana ia dikaitkan dengan Palestin, maka saya ambil juga tanggungjawab untuk jawab bersama-sama, sebab itu tanggungjawab. Bila orang ada ilmu, bila orang ada pengetahuan tentang satu-satu isu, dia kena bertanggungjawab untuk menjawab. Dan insya-Allah ada beberapa benda yang kita akan terangkan kepada kalian. Saya akan share sambungan kepada slide yang kita kongsikan tadi. Yang pertama sekali, kita dalam sesi menjawab kerunsingan di peringkat netizen, kita nak jawab beberapa persoalan. Yang pertama sekali yang ditanyakan kepada kita, adakah betul bila mana ada NGO yang masuk melalui syarikat Lucky Tours, ini dia lebih baik daripada masuk melalui Miles of Smiles? Yang pertama sekali, saya nak jelaskan bahawa bumi Gaza ini bukannya tempat pelancongan. Dan bila mana kita sebut bukan tempat pelancongan, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, ia bukanlah tempat yang kita boleh dapatkan banyak syarikat pelancongan yang bersaing untuk bagi masuk ke dalam bumi Gaza. Siapa yang paling murah, dia yang kita ambil. Tidak. Bumi ini adalah bumi konflik, bumi penuh keberkatan, bumi yang kita sebut daripada awal dan sampai sekarang kita masih sebut benda yang sama, tempat yang sangat-sangat susah untuk masuk. Dan saya rasa kalau banyak-banyak tempat orang sebut susah nak masuk, tak sesusah untuk masuk ke dalam bumi Gaza ini.
Dan sebab itulah kita sebutkan bahawa syarikat yang ada untuk menguruskan orang masuk ke dalam bumi Gaza, saya sebut sebagai syarikat bisnes, syarikat perniagaan, hanyalah satu syarikat saja yang nama rasmi dia dikenali sebagai Lucky Tours, dan nama tidak rasmi dia ataupun nama yang orang tempatan kenal, orang Gaza kenal, yang semua orang di Gaza ini tahu berada di bawah pihak intelligence di Mesir, yang mana ketua ataupun timbalan ketua kepada intelligence di Mesir ini ialah anak kepada Presiden General As-Sisi. Dia yang memiliki syarikat ini, syarikat hala ini, ataupun syarikat Lucky Tours ni. Bagilah nama, nak bagi nama apa pun, ia adalah satu syarikat sahaja, bukannya banyak syarikat dengan nama-nama yang berbeza yang kita boleh compare harga dan sebagainya. Lalu bila kita sebut hanya itu satu syarikat bisnes yang ada, yang dibangunkan sebenarnya selepas naik General As-Sisi, baru saja dibangunkan selepas naik General As-Sisi untuk sediakan alternatif untuk orang Gaza nak masuk dengan cara yang mudah, dengan cara mereka membayar, ada duit boleh bayar dan boleh dimudahkan perjalanan. Kita nak compare pula Lucky Tours ini dengan Miles of Smiles, yang mana kita sebutkan dan diterangkan hala ataupun Lucky Tours untuk orang tempatan, dia nak masuk daripada bumi Gaza, dari Mesir, dia kena bayar 600, ataupun dia nak keluar daripada bumi Gaza, dia kena bayar $600. Dia nak masuk daripada Cairo ke Gaza semula, dia kena bayar lagi $600. Itu untuk orang tempatan, $1,200. Dan untuk orang luar, sebagaimana yang disebutkan oleh sebahagian NGO yang masuk dengan Lucky Tours ataupun hala ini, mereka perlu membayar $2,500. Dan disebutkan pula Miles of Smiles kena bayar $10,000. Jadi buat apa pergi dengan yang mahal sedangkan boleh pergi dengan yang murah? Jawapan dia sangat-sangat senang sahaja. Kita kena tahu beza antara Miles of Smiles ini dengan Lucky Tours ataupun hala ini, iaitu Miles of Smiles ini adalah sebuah koalisi NGO dan Lucky Tours ataupun hala ini adalah sebuah entity business. Maksudnya bila mana kalian bayar ke Miles of Smiles $10,000 itu, dia bukannya untuk transport, bukannya untuk kita masuk diiringi, bukannya untuk kita mudahkan perjalanan, tetapi $10,000 itu adalah wang komitmen yang mana kita bayar untuk tunjukkan bahawa kita committed masuk ke dalam bumi Gaza untuk kita bagi bantuan. Dan wang tersebut dia bukannya untuk Miles of Smiles, tetapi akan digunakan untuk penduduk-penduduk Palestin. Sebab itulah kalau yang NGO-NGO lama, dan benda ni benda yang tak pelik pun sebenarnya. Tapi orang yang baru saja yang pelik sebab dia tak tahu. Orang yang lama dia tahu kalau bayar kepada Miles of Smiles, mereka akan diberikan proposal yang lengkap, apa projek yang kalian nak bantu di dalam bumi Gaza nanti, khususnya projek-projek yang berkaitan dengan perubatan, dan kalian bagi duit dengan nilai $10,000 itu, kita akan gunakan untuk bantu projek-projek perubatan yang berada di dalam bumi Gaza. Dan ada juga NGO yang mempunyai hubungan yang baik dengan Miles of Smiles, bila mana mereka boleh buktikan komitmen yang mereka tunjukkan bahawa mereka akan buat sesuatu di dalam bumi Gaza, mereka tak perlu pun bayar $10,000 tersebut. Boleh tanya kawan-kawan kita di MAPIM contohnya, boleh tanya NGO yang lain, bila mana mereka bagi komitmen untuk sumbangkan 10 buah ambulans di dalam bumi Gaza, maka dia tak perlu bayar $10,000 tersebut. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, itu beza antara hala ataupun Lucky Tours dan juga Miles of Smiles. Kalau kalian rasa kalian nak bayar $2,500 untuk masuk ke dalam bumi Gaza, dan manfaatnya dapat kepada pemilik bisnes Lucky Tours, tak sampai kepada orang-orang Palestin dan Gaza, duit itu burn dan hangus begitu saja, ahlan wa sahlan, sediakan. Khususnya kalau duit itu adalah duit kalian sendiri, gunakanlah di mana saja kalian nak gunakan. Tetapi kalau duit itu adalah duit sumbangan, duit NGO, ataupun kalian nak menjadi penyumbang dan nak menjadi penggerak NGO, penggerak kebajikan kemanusiaan yang lebih bijak, maka bolehlah melalui Miles of Smiles. Itu adalah lebih utama. Letak $10,000, pasti ia dapat digunakan untuk penduduk-penduduk di bumi Palestin. Maka kalian boleh pertimbangkan sendirilah mana yang lebih bagus dan mana yang lebih berkesan. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, ada tuduhan yang disebut dan dibangkitkan banyak kali dan dicanang-canang oleh netizen bahawa kami menyediakan sebuah proposal dan menyebutkan bahawa pack makanan yang kami sediakan nilainya $40, sedangkan quotation lain yang didapati harganya $20. Dan saya rasa apa yang disebutkan oleh netizen ini, apa yang disebutkan berkenaan dengan saya ini adalah satu cubaan untuk mewujudkan satu persepsi yang buruk, dan ia adalah satu fitnah yang sangat-sangat besar.
Sebab apa? Sebab saya nak tunjukkan kepada kalian kertas kerja yang kita bentangkan, kertas kerja yang kita berikan kepada banyak NGO. Bukan satu NGO saja, banyak sebenarnya NGO yang dapat kertas kerja ini. Oh, sebelum saya terlupa, ni saya nak tunjukkan kepada kalian. Boleh nampak ke? Belum lagi Tuan Adik. Oh, belum Saya nak tunjukkan ni satu gambar saya ambil semalam. Nak tunjuklah kepada kalian ni kita punya, nampak? Bangga jadi rakyat Malaysia. Alhamdulillah, ni kita punya Wisma Malaysia dekat Bumi Gaza. Jadi kalian mana-mana NGO yang nak masuk ke Bumi Gaza, insya-Allah boleh datang ke Wisma Malaysia kita ini. Tempat ni kita sewa dan saya pun menyewa dekat belakang bangunan ini. Sejak daripada awal masuk di Bumi Gaza, saya duduk di rumah sewa saja. Setakat ni kita fokus kepada NGO ni lah. Nak sibuk kepada bisnes apa semua tak sempat. Tuan Khalid saya beli saham Top Glove daripada dia mula-mula naik dulu. Sampai sekarang dah tak tengok lah. Tengok sekali lagi, oh rupanya banyak dah rugi. Dah jatuh merudum dah saham Top Glove. Tapi tak sempat kita nak tengok saham-saham kita ni dan sebagainya. Itulah. Jadi kita pun duduklah rumah sewa walaupun isteri marah bila nak dapat rumah lah. Bawa duit sumbangan berjuta-juta ke dalam Bumi Gaza, tapi sampai sekarang duduk dekat rumah sewa lagi. Saya kata duit juta-juta ni bukan duit kita. Nanti insya-Allah kita tenang-tenang sikit. Kita cuba buat bisnes apa, kita belilah saham apa-apa yang nak dicadangkan oleh tuan-tuan netizen kot yang main-main saham boleh cadangkan. Mesej kepada saya, beli saham ni tuan, nanti esok boleh meletup insya-Allah. Selepas 2 hari boleh beli villa di Bumi Gaza juta-juta ringgit. Boleh bantu kalau nak bantu dari segitu. Tapi setakat ni untuk saya fokus ni tak boleh. Sajalah nak tunjuk gambar ni. Untuk kita kenal bahawa di Bumi Gaza ini ada Wisma Malaysia ini, Wisma yang bawa NGO, yang menghubungkan banyak-banyak NGO, yang ada pusat budaya kita kat dalam ni, kita ada pusat kajian dan sebagainya. Dan Alhamdulillah tempat ni pun dah diziarahi oleh ramai orang sebenarnya. Ada NGO yang dah masuk, ada NGO yang dah ziarah. Heliza Helmi pun dah makan nasi lemak kat sini. Set Paul, Menteri Luar yang sebelum ni pun datang makan nasi lemak kat sini dan sebagainya. Jadi tempat ni bukan tempat yang asing lah untuk orang yang biasa masuk ke dalam Bumi Gaza. Jadi yang saya nak tunjukkan kepada kalian tadi, yang kita sebutkan beberapa benda. Yang pertama sekali, kita nak cepatkan sikit sebab kita tak nak langgar waktu zuhur insya-Allah. Ni satu kertas kerja yang kita bagi kepada banyak pihak. Ni kalian boleh nampak ke kertas kerja ni? Belum lagi, kena stop share. Stop balik. Share zoom ni. Okay, ni kertas kerja. Ni sebenarnya bukan kertas kerja. Tapi untuk orang awam kita bagi faham ni kertas kerja, proposal. Kalau orang yang faham NGO, yang ada pengurusan dalam NGO dia yang uruskan NGO betul-betul, maka dia akan tahu ni namanya concept paper. Dan bila mana kita bagi concept paper dalam waktu perang, ia adalah dalam bentuk yang sangat-sangat ringkas. Bila dapat concept paper ini, yang kita buat dengan cara kita berjumpa dengan menteri-menteri, timbalan menteri, apa semua, kementerian-kementerian perumahan, kementerian pembangunan masyarakat dan sebagainya, mereka cadangkan ini projek-projek yang utama yang kita perlu laksanakan ketika ini. Jadi kita bagilah projek paper ini kepada mana-mana NGO yang minta. Jadi bila mana NGO ni respon kepada kita, mereka reply WhatsApp, mereka balas email dan sebagainya, maka kita akan bagi satu senarai yang lebih lengkap, satu proposal yang lebih lengkap, apa yang perlu dilaksanakan. Jadi dalam ni, kalian akan nampak bahawa projek yang kita cadangkan ni, totally damaged houses, untuk internally displaced families, ini yang kita cadangkan food pack $40. Jadi food pack $40 ni tak ada pun list kat sini apa barang dia, apa yang kita nak bagi. Jadi bila mana orang sebut, saya boleh dapat ni dengan $30, ni mesti tuan markup ni nak curi ni. Ataupun kata, ni penipu ni, macam mana boleh dapat harga lagi mahal, apa semua, macam-macam tuduhan yang dibagi oleh netizen. Ini kita tunjukkan $40 tetapi tidak ada senarai barang. Jadi kalau nak tahu senarai barang ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan, balas kepada kami dan kami akan tunjukkan kepada kalian bagaimana kita melaksanakan kerja-kerja kita di Bumi Gaza. Yang pertama sekali, bila mana kita nak buat tender, bila mana kita nak dapatkan senarai ataupun list pack makanan, kita akan buat satu open tender. Dan open tender ni kita jual. Saya nak tunjuk satu contoh lah open tender kita, walaupun mungkin tak faham sangat bahasa Arab, tapi nanti ada kawan-kawan yang faham bahasa Arab, tunjukkan dia, suruh dia baca. Ini contohnya untuk projek Ramadan kita, apa pack makanan yang kita nak buat. Ni open tender yang kita jual. Dan kita buat iklan di akhbar. Jadi mana-mana syarikat yang nak masuk dan mereka boleh join, mereka boleh bagikan harga yang terbaik dan barangan yang terbaik dengan syarat-syarat dalaman, syarat-syarat luaran, panjang prosesnya, bukan semudah datang dan beli. Dan ini adalah barang-barang yang kita ni, dia akan isi harga kat sini apa semua dan mereka akan bantah balik kepada kita. Jadi kita punya lajnah, kita punya jawatan kuasa di sini, dia akan cek mana yang paling murah,
mana yang berkualiti, paling berkualiti, barulah mereka ini akan menggunakan ataupun memilih untuk bagi tender tersebut kepada syarikat-syarikat. Dan sebagaimana yang saya nak tunjukkan juga ini, contoh ini adalah contoh barangan yang diberikan oleh sebuah syarikat. Tuan Adik, yang dalam tender tu adalah dalam shekel lah, bukan USD kan? Ya, dalam shekel, dalam shekel. Ni pun dalam shekel juga. Shekel ni lebih kurang 3.2 shekel, 100 USD, 320 shekel lebih kurang. Jadi ini contohnya kita nak tunjukkan, ini price quotation yang kita dapat daripada beberapa syarikat. Price quotation yang pertama nilai dia 120 shekel, maksudnya lebih kurang $40. Ada price quotation yang lain yang kita dapat lebih kurang dalam 70 shekel ini, iaitu lebih kurang dalam $20. Jadi kita tengoklah barangnya kat sini ada 1 hingga 19 barang-barang ini semua. Kalau nak yang $20, kita boleh bagi yang 1 hingga 13. Jadi sangat-sangat tidak adil bila orang kata dia punya pack lebih murah tanpa dia bagi tahu pun apa yang ada dalam pack tersebut. Kalau saya jual kotak kosong, saya boleh bagi $2, tak ada masalah kepada siapa-siapa yang nak beli. Dan sebab itulah saya berani untuk cabar kepada siapa-siapa yang boleh dapatkan harga lebih murah dan barang yang lebih baik dari dalam bumi Gaza itu sendiri untuk buat pack makanan, maka kita bersedia bekerjasama dengan mereka. Kita nak bagi free pula, boleh. Nanti saya akan tanya dengan Tuan Johan lah. Tuan Johan kita punya pengurusi, mungkin boleh bagi 1000 pack parcel free atas nama mana-mana orang yang dapat cari quotation yang lebih baik daripada quotation yang bagi. Sebab saya rasa orang lain tak melalui proses tender tersebut. Dan yang saya nak tunjukkan juga ialah selepas kita hantar kerja-kerja ini, selepas kita buat proposal, selepas kita hantar kertas yang lengkap, selepas kita dapatkan kewangan dan kita laksanakan, maka kita akan hantar kepada NGO satu kertas kerja pula, laporan. Ini bukan laporan lengkap. Laporan lengkap kita simpan di Gaza, tapi ini untuk orang dapat maklumat. Ini contohnya kami Cinta Gaza Malaysia dilantik untuk mewakili Aid for Palestine. Dan Aid for Palestine dia bagi sumbangan 3 juta untuk kita gunakan di Gaza. Maka ini projek report yang kita bagi. Projek report ni ditulis dekat sini apa projek-projek yang dilaksanakan, kos pack makanan, ini yang kos RM153. Ni barang-barang yang ada, ni harganya semua. Lepas tu ini dia punya resit yang dia boleh dapat. Syarikat dia yang dapat masa tu Diab Al-Balawi, Aid for Palestine, yang mereka bayar harganya ialah $60,000 untuk pack makanan. Inilah gambar-gambar pack makanan yang kita bagi kepada dia. Video pun kita dah bagi. Begitu juga untuk projek-projek damaged house repair, baik pulih rumah-rumah. Contohnya kita ada perjanjian yang kita tanda tangan MOU bersama-sama dengan Timbalan Menteri Pembangunan dan juga Public Works, kerja-kerja awam. Kita tanda tangan MOU setelah kita menjawab dia punya proposal. Ni proposal yang dibagi kepada kita. Jadi proposal yang kita bagi kepada NGO Malaysia ni yang kita dah tapis, yang kita dah ringkaskan, yang kita dah mudahkan. Jadi ini dia punya proposal. Dimaklumkan kat sini berapa kos contohnya sebuah bangunan yang namanya bangunan Al-Andalus yang disumbangkan oleh Sultan Kelantan dan rakyat negeri Kelantan dan juga Aid for Palestine. Berapa kos yang diperlukan untuk baik pulih bangunan tersebut, iaitu $190,000 yang disebutkan oleh Timbalan Menteri Perumahan tersebut adalah projek baik pulih pertama yang dibuat oleh mana-mana negara di bumi Gaza ini selepas peperangan. Jadi kita berbanggalah orang Malaysia punya sumbangan adalah sumbangan pertama yang sampai ke bumi Gaza. Kita bawa nama Malaysia dalam apa-apa saja kerja yang kita laksanakan. Jadi ini report secara ringkas, medical aid, bantuan untuk medical, ubat-ubatan ni ubatan yang dibagi. Ni ubat-ubatan yang kita belikan untuk mereka. Jadi jumlah yang berapa, nilainya berapa. Jadi benda-benda ni tak ada isu lah untuk NGO yang betul-betul sistematik pengurusannya, semua ini ada. Jadi kita tak ada masalah nak tunjukkan projek apa yang kalian minta, kita boleh tunjukkan report-reportnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sebutkan sekali lagi bahawa apa yang dilakukan, tuduhan yang dilakukan itu adalah satu tuduhan yang tidak baik, yang mendatangkan kesan tidak baik dan berniat tidak baik kepada kami. Yang seterusnya yang saya nak tunjukkan, yang terakhir untuk kita bincangkan pada hari ini ialah berkenaan dengan persoalan yang banyak ditanyakan kepada kami, iaitu berkenaan dengan RM 20 juta. Seronok orang dengar duit 20 juta, oh seronok nak tanya tentang 20 juta ni. Kita nak ceritakan tentang 20 juta yang kalian selalu sangat tanyakan ni. 20 juta yang disumbangkan itu sebenarnya bukan disumbangkan, pertama sekali dia bukan disumbangkan setiap tahun.
Dan kita dah sebut dah tadi, kita dah bentangkan kewangan kita, bukan setiap tahun kita dapat 20 juta. Kalau setiap tahun 20 juta, Alhamdulillah, tak perlu duduk di Gaza yang putus elektrik, yang ada elektrik 8 jam sehari, tak perlu berdepan dengan masyarakat yang setiap kejap-kejap datang ke rumah, ketuk pintu rumah untuk minta bantuan dan sebagainya. Tak perlu bermati-matian untuk keluar daripada bumi Gaza dan masuk bumi Gaza terlepas peristiwa-peristiwa sambutan-sambutan keluarga dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, kalau pun masuk 20 juta, relax lah bro. Kita ambil 3% saja daripada 20 juta. Itu pun untuk bagi kepada staff kita yang ada di bumi Gaza, yang ada 13 orang. Untuk bagi kepada staff kita yang ada di Malaysia, untuk uruskan pejabat kita. Takkan kita nak kerja secara percuma. Takkan anak-anak saya, anak-anak Gaza yang saya bela 5 orang dan anak saya 2 orang ni hari-hari nak pergi minta dekat jiran makanan ataupun nak makan rumput yang ada di depan rumah. Tidak. Kami pun perlukan juga makanan. Tapi Alhamdulillah kita tak ambil gaji sampai berpuluh-puluh ribu dan Alhamdulillah cukup-cukup sahaja untuk kita hidup dalam keadaan yang sederhana, sebab kita tahu kita ni duduk rumah kecil ke sewa ke macam mana pun, keadaan kita Alhamdulillah lebih baik daripada penduduk Gaza dan penduduk Palestin yang sedang kita perjuangkan. Jadi tuduhan 20 juta itu adalah satu tuduhan yang sangat-sangat salah dan saya tak salahkan sesiapa lah sebab ia adalah tuduhan yang dilandaskan kepada kejahilan tentang satu tempat. Jadi bila dia kata bila disebutkan ada perang dapat 20 juta. Jadi perang tu tak berlaku setiap tahun. Jadi macam mana boleh dapat 20 juta setiap tahun? Dan yang kedua, 20 juta ni sebenarnya dia bukan diuruskan oleh CJM sahaja, tetapi ia dikutip sebenarnya oleh satu koalisi anak-anak muda, 20 orang NGO, 20 NGO anak-anak muda yang telah berpuluh-puluh tahun berada dalam kerja-kerja kebajikan dan juga puluhan mungkin kita berhenti sebentar. Ada azan di KL. InsyaAllah kita 2 minit. Baik, insyaAllah. InsyaAllah Tuan Adi, kita boleh mulakan semula. Jangan jadi panjang pula. Seronok sebenarnya dapat bercerita dengan orang Malaysia ni. Dah kita duduk dekat bumi Gaza ni seorang-seorang, saya sekali dapat bercerita dengan orang Malaysia ni. Boleh bercakap Melayu pula. Boleh bercakap bahasa Melayu pula kan? Melayu, kalau tak lupa bahasa Melayu. Jadi tahan sikit lah orang Gaza ni nak cakap lebih-lebih sikit. Jangan marah lah. Tapi ini pun kita dah sampai kepada kita punya slide yang terakhir. Dan kita terangkan tadi bahawa tuan-tuan dan puan-puan, kita sebutkan tentang 20 juta. Yang pertama sekali, kita bukan dapat setiap tahun kita dapat 20 juta dan itu adalah sesuatu yang tidak baik lah bila mana dilontarkan andaian tersebut seolah-olah kita dapat duit yang begitu banyak dan kita tunggu bila kita nak dapat gunakan dan sebagainya. Yang kedua ialah RM 20 juta tu sebenarnya dia bukan diurus oleh CJM saja, sebab ia sebenarnya dikumpulkan bersama-sama oleh rakan-rakan yang berada di bawah My Aqsa Defenders, sebuah gabungan
NGO anak-anak muda, 20 buah NGO dan lebih daripada 23 orang influencer. Jadi yang ada bersama-sama dengan kita NGO yang telah begitu lama berjuang untuk bumi Palestin dan tempat-tempat yang lain, dan begitu juga NGO ini didalangi ataupun diikuti, disertai oleh begitu banyak influencer. Kita ada rakan-rakan influencer Tuan Fitri Yahya, kita ada Tuan Faizal Tahir, kita ada Heliza Helmi, kita ada Miss Nina, kita ada orang yang begitu ramai yang telah lama sebenarnya bantu kita dalam kerja-kerja kemanusiaan. Dan alhamdulillah disebutkan agama Islam ni dia ajar kepada kita penipuan tu dia kalau dibuat oleh satu orang dia logik, tapi bila dia dibuat secara berjemaah ni dia jadi tak logik. Sebab itulah kita belajar tentang hadis ahad dan hadis mutawatir. Hadis ahad ni hadis satu orang saja riwayat. Hadis mutawatir ni ramai orang riwayatkan, jadi tak boleh nak tipu benda tu. Tapi apa pun pecahan duit ni kita dah sebutkan dan kita dah bentangkan dalam press conference sebelum daripada ini. 30% kita akan gunakan untuk projek segera dan medium, 30% kita akan gunakan untuk pembangunan infrastruktur yang akan membantu projek-projek lain, dan 40% kita akan bangunkan projek-projek untuk pusingan kewangan. Dan kita janji kepada kalian dengan pengurusan yang sistematik, dengan bantuan yang akan datang. Alhamdulillah 3 bulan pertama MAD, pengurusan 100% telah ditaja oleh satu pihak. Dan menjelang 2022 kita boleh janji kepada kalian yang senang mendengar bahawa MAD akan ambil 0% pengurusan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kalian yakin dengan kami, teruskan menyumbang kepada kami. Kalau tak, boleh cari NGO lain yang juga menyumbang kepada bumi Palestin. Kami tak kisah sampai kepada melalui siapa pun, tak ada masalah. Yang penting manfaatnya sampai kepada orang-orang Palestin. Semua untuk satu. Dan yang akhir sekali, saya mewakili Cinta Gaza Malaysia mengalu-alukan semua NGO yang lain untuk juga membentangkan perbelanjaan mereka masing-masing. Masing-masing bentang perbelanjaan mereka masing-masing, pendapatan mereka masing-masing. Kalau nak ambil inisiatif seperti CJM untuk dapatkan audit, walaupun benda itu tak dituntut dalam RAS, adalah lebih-lebih lagi baik. Tapi selagi mana kita ada NGO yang kita dah buka, selagi mana akaun bank kita pernah tertera di media sosial, selagi mana ada orang yang pernah menyumbang ke dalam akaun kita, maka kita ada tanggungjawab untuk dedahkan tentang wang tersebut, kerana wang itu adalah public fund. Dan mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini memberikan impak kepada kalian untuk jadi donor-donor, penyumbang-penyumbang yang lebih educated, penyumbang yang tahu ke mana sumbangan kalian nak disampaikan. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ucapkan kepada kalian terima kasih kerana berada bersama-sama dengan kita. Saya minta maaf atas segala kekurangan di peringkat saya, di peringkat Cinta Gaza Malaysia, atas apa sahaja sebab yang berlaku. Orang salah sangka ke, ataupun betul sangka ke, ataupun orang rasa saya sindir ke, orang berpandangan negatif. Saya minta maaf kepada semua dan saya juga maafkan kepada semua. Dan insyaAllah kami tenang-tenang saja, kita tak buat report polis, kita tak akan buat laporan, kita tak akan saman siapa-siapa insyaAllah. Dan kita teruskan dengan fokus kita yang lebih utama untuk membantu orang-orang Palestin, kerana kita semua untuk satu, dan satu itu ialah pembebasan bumi Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Ade, ada tadi bila Tuan Ade tutup tadi itu dengan kita adalah satu itu adalah bumi Palestin. Meremang bulu umur saya ni. Terasa macam nak pergi ke Gaza pula. Ada banyak soalan lagi yang masih lagi ada netizen bertanya-tanya di sini. Yang mungkin ada yang confused antara tahun 2020 dengan tahun 2021 ni bila nak buat auditnya. Untuk pengetahuan ramai, audit ni bila tahun 2020, akaun yang habis pada tahun 2020, auditnya pada 2021 tahun ni. Ya. Tahun 2021 auditnya adalah tahun hadapan. Jadi itu untuk makluman kepada siapa yang bertanya tentang tahun 2020, mana ada sampai 2019 sahaja tadi. Ada juga persoalan boleh tak dapat annual report ataupun kunci kira-kira yang dikongsikan oleh Tuan Faizal. Ada di dalam pin kita tadi, dan pada masa yang sama juga pihak CGM akan post ataupun akan up di website. Di situ akan boleh tuan-puan boleh muat turun
annual report yang dalam tu ada juga tentang account dan sebagainya. Baik, Tuan Nadir, ada satu soalan yang saya fikir wajar untuk kita jawab. Dikatakan bahan-bahan perubatan di dalam Gaza ni tak ada. Dan kita perlu beli di luar Gaza sebelum kita masuk ke Gaza. Bagaimana Tuan? Ya, sebagaimana yang saya sebutkanlah, sebenarnya bumi Gaza nanti bila kita bercakap tentang barang-barangan seperti ubat-ubatan yang biasa, tak ada masalah. Sebenarnya boleh didapati dari dalam Gaza. Tetapi ada benda-benda yang lebih utama ataupun benda-benda yang besar yang kita memang tak boleh dapat daripada Gaza dan kita kena beli daripada luar. Dan saya sebut ni dari pengalaman lah. First kali pengalaman kita sebab kita ada farmasi dekat dalam bumi Gaza. Kita ada farmasi yang ditaja oleh NGO Iman Care. Jadi dari segi ubat-ubatan memang tak ada masalah, boleh didapati daripada dalam Gaza. Tapi kalau nak sumbangkan benda yang lebih besar sebagaimana yang kita pernah buat bersama-sama, sumbangan daripada rakyat Malaysia melalui ECGM untuk kita bantu COVID ketika mana naik di bumi Gaza dua tahun lepas dengan kita memberikan bantuan ventilator. Ventilator dia tak ada dalam bumi Gaza, memang kena dapatkan daripada luar. Jadi prosesnya memang lebih panjang. Sama saja prosesnya, kita akan buka tender, syarikat yang boleh bagi barang yang paling baik, kualiti yang paling baik, harga yang paling murah kita akan terima dan mereka akan diberi masa untuk import daripada luar. Dan ventilator yang kita bagi tu kosnya satu buah ventilator $25,000. Kita bagi 10 buah, jadi $250,000 kita bagi. Kalau nak bagi bantuan yang begitu, betul, tak boleh beli daripada dalam bumi Gaza. Tetapi setakat ubat-ubat, setakat bantuan makanan dan sebagainya, semuanya boleh diperolehi dari dalam bumi Gaza dan pastinya bila mana kalian beli daripada bumi Gaza, ia akan memberikan kesan yang lebih baik kepada penduduk dari segi membantu ekonomi mereka, dari segi membuka peluang pekerjaan, kilang-kilang dan sebagainya. Baik, Tuan Nadir ada sebut berkenaan kalau kita beli barang kita mesti bila kita beli barang dalam Gaza, kita membantu mereka, membantu ekonomi Gaza. Tapi ada persoalan di sini yang tanya, ada beberapa kali bertanya, kalau beli dalam Gaza ni bukan kita sokong Israel ke? Sebabnya menggunakan mata wang Israel. Apa Tuan Nadir, pandangan Tuan Nadir? Jawapan Tuan Nadir. Yang pertama sekali, di bumi Gaza ni ada 3 mata wang yang digunakan. Dan mata wang Israel itu tidak boleh tidak terpaksa digunakan sebab kita adalah negara yang dijajah. Takkanlah kita dijajah oleh Israel, tiba-tiba tak apa, saya nak beli barang dekat kedai tuan pakai ringgit. Kalau tak nak, sudah. Memang dia pun tak nak, kita pun tak nak kan. Jadi kita kena pakailah Israeli shekel tu sebagaimana digunakan di bumi Israel itu sendiri. Tetapi sebenarnya untuk mereka elakkan menggunakan Israeli shekel itu di bumi Gaza, mereka ada mata wang lain, iaitu mata wang dolar. Mata wang dolar ni digunakan untuk barang-barang yang lebih besar daripada barang-barang harian yang dibayar dengan shekel. Contohnya orang beli kereta kat sini, dia tak beli dengan shekel, dia beli dengan dolar. Orang beli rumah kat sini, apartmen, mereka tak beli dengan shekel, mereka beli dengan dolar. Dan lebih besar daripada itu, mereka gunakan sebenarnya dinar Jordan. Jadi orang beli tanah kat Gaza, tak pernah orang jual tanah, dia kata satu kaki persegi ni 100 shekel, tak pernah. Dia 100 dinar, dia pakai dinar. Jadi memang tidak boleh tidak kita terpaksa guna nilai mata wang tersebut sebab kita berada dalam negara yang dijajah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang sebutkan kita menyokong Israel bila mana kita membeli barang-barang tersebut. Sekali lagi, kita berada dalam tempat yang dijajah dan tidak boleh tidak kita terpaksa menggunakan barang-barang yang datang daripada luar. Saya selalu sebut bahawa bila kita bentangkan tentang projek boikot dan sebagainya, mereka yang berada di Gaza, dia sebenarnya tidak boleh fokus untuk boikot. Boikot tu untuk kalian yang berada di bumi Malaysia, yang berada di tempat lain, yang ada pilihan. Tetapi kami yang berada di dalam bumi Gaza, barang-barang yang masuk sangat-sangat terhad, pilihan tidak ada. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, semuanya ataupun majoritinya dibawa masuk daripada negara Israel. Yang tidak ditanam di bumi Gaza dibawa masuk daripada Israel. Jadi takkan kita kata, oi, tak boleh, kita tak boleh nak makan buah sebab dia datang daripada Israel, kita tak nak support Israel. Benda itu tidak boleh berlaku pastinya. Jadi kita pun tak apa, kita beli daripada dalam bumi Gaza, tetapi niat kita untuk kita hidupkan ekonomi penduduk. Dan sebenarnya dekat dalam bumi Gaza ada je produk-produk yang dibuat secara tempatan. Ada produk-produk tenusu, ada produk-produk macam-macam lah, produk-produk yang digunakan
secara harian dibuat dari dalam Gaza. Jadi beli dalam Gaza, bantu mereka, kalaupun dia datang daripada Israel, tetapi satu keterpaksaan yang mana kita membantu untuk menghidupkan orang-orang Gaza ini dengan memberikan mereka peluang pekerjaan. Dan itu satu poin yang sangat tinggi dan sangat penting sebenarnya Tuan Khalid, sebab kita ni nak bagi bantuan kepada orang-orang Gaza ni, budaya mereka sebenarnya mereka tak suka terima bantuan. Mereka sangat sedih bila mana terpaksa bergantung kepada orang luar. Sebab itulah kita pun banyak nak bangunkan projek-projek sustainable, kita nak tingkatkan self-esteem mereka, kita nak letakkan customer first dan kita nak bagi mereka melihat bahawa mereka boleh membina semula masa depan mereka dengan tangan-tangan mereka, insyaAllah. Terima kasih Tuan Ade. Ada soalan yang berkaitan dengan ramai orang kata dikatakan bahawa ada NGO di Gaza tu tak kenal pun Tuan Ade siapa dia, dan juga ada menteri pun tak kenal Tuan Ade. Mungkin Tuan Ade, saya nampak tadi ada Tuan Ade ada mengatakan bahawa CGM bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, kementerian-kementerian. Boleh Tuan Ade ulas perkara tersebut? Saya pun tak pasti siapa yang bertanya tu, kok dia ada pakcik yang menteri di bumi Gaza ni, wallahualam. Tapi sebenarnya di bumi Gaza ni dia tidak ada menteri, dia yang ada hanyalah timbalan menteri, dan timbalan menteri ni yang dilantik yang berada di bawah Hamas lah, dan kita bekerjasama dengan semua menteri-menteri yang ada kaitan dengan kita. Contohnya kita bekerja dengan Kementerian Pembangunan Masyarakat, timbalan menterinya Dr. Ghazi Hamad. Kita bekerja dengan timbalan Menteri Budaya dan juga Sukan yang sebelum daripada ini, Encik Ahmad Muhaisin. Begitu juga kita selalu bekerjasama dengan kementerian luar yang biasa bagi sijil-sijil duta ambassador kepada pelawat-pelawat yang datang daripada luar, iaitu Encik Mahmud Madhun. Begitu juga kita selalu bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Encik Khalid Mesbah. Maka semua ini, nama-nama ini adalah nama-nama yang tidak asing dengan kita, yang selalu kita jumpa, yang selalu bila mana mereka perlukan apa-apa bantuan mereka minta kepada kita juga. Dan mungkin ada menteri yang tak kenal saya ni, kalau tanya Menteri Telekomunikasi memang saya tak pernah kenal dan saya tak pernah jumpa timbalan Menteri Telekomunikasi contohnya, sebab kita tak pernah buat projek telekomunikasi, ataupun timbalan Menteri yang lain-lain lah, contohnya timbalan Menteri Wanita pun saya rasa yang sekarang ni saya tak tahu dah siapa, sebab selama dah tak jumpa dan kita tak buat projek melalui mereka. Tetapi kalau sebut yang tak kenal ni, wallahualam lah, yang tak kenal tu saya pun bukannya duduk kat Gaza ni untuk dikenali. Yang mana yang perlu kenal saya kenal, yang mana yang nak kenal saya pun ahlan wa sahlan. Tapi alhamdulillah masa kita buka kita punya Wisma Malaysia ni, ada dalam 5-6 orang menteri yang datang makan nasi lemak bersama-sama dengan kita dekat Wisma Malaysia. Tahun 2018 bila kita buka, kita buat sambal ekstra pedas supaya mereka pun melompat. Dia tahu punya, orang Malaysia ni makan pedas lebih daripada dia, alhamdulillah. Dan untuk NGO pun dalam bumi Gaza sebenarnya ada lebih daripada 1000 NGO tempatan. Dan dalam program korban baru-baru ni kita bagi daging kepada lebih daripada 130 buah NGO. Saya rasa tak ada NGO dekat Gaza yang dia boleh, bukan boleh bagilah, polisi dia bagi sumbangan ataupun bantuan dia kepada semua NGO yang minta bantuan, dan kita boleh bagi bantuan kepada 10% daripada NGO yang ada di bumi Gaza tu. Saya rasa pencapaian yang alhamdulillah baiklah untuk kami di bumi Gaza ini. Baik, terima kasih Tuan Ade. Soalan yang terakhir sebelum kita tutup sesi pada hari ini. Saya lihat kalau di website dan juga di Facebook dan juga di media-media, kalau kita search CGM ini, sebab saya cuba untuk cari gambar-gambar CGM, saya lihat banyak pakai vest yang macam-macam organisasi. Maknanya bukan pakai vest CGM je. Saya nampak ada few organisation. Lebih daripada 10 saya rasa vest yang dipakai. Apa konotasi Tuan Ade tapi pakai vest orang lain? Sebab apa? Baik. Kita selalu sebut bahawa kita berjuang di bumi Palestin, kita bukan nak naikkan nama kita. Kita bukan nak naikkan nama CGM, tapi kita nak naikkan nama Malaysia dan kita nak naikkan nama Islam. Jadi bila mana kita diminta oleh mana-mana NGO sekalipun untuk bantu kita sampaikan apa-apa hasrat mereka di bumi Gaza, first kali kita akan tengok apa yang mereka nak buat. Kalau sesuai, kita laksanakan. Kalau tak sesuai, kita nasihatkan. Dan bila kita setuju untuk bantu mereka, kita akan buat program tersebut
seolah-olah kita mewakili mereka. Kita akan buat vest untuk mereka, kita buat banner dengan logo mereka, kita buat agihan dan kita maklumkan kepada mereka yang terima bantuan bahawa bantuan ini adalah yang datang daripada Iman Care contohnya, daripada Sedekah Subuh ke, daripada MAPIM ke, daripada mana-mana NGO yang membantu kita menyampaikan sumbangan. Jadi kita ni sebenarnya jambatan je. Kita ni jambatan yang kecil daripada bumi Malaysia ke bumi Palestin. Siapa-siapa yang nak naik jambatan ni, nak naik dan tunggang kami tak kisah, asalkan kebajikan dan kebaikan itu dapat sampai ke bumi Palestin lah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Tuan Nadir di atas penerangan, jawapan. Saya fikir semua kerunsingan yang netizen ada telah dijawab dengan baik oleh Tuan Nadir. Saya sebagai profesional dalam bidang kemanusiaan, aktivisme, volunteerism dan sebagainya ni, saya sangat bukan taksub, tapi saya sangat takjub dengan NGO yang kecil tetapi mereka ditakbir dengan standard antarabangsa. Pengalaman saya bekerja di Lebanon, saya bekerja di Tanzania, saya bekerja di negara Arab, melihat bagaimana NGO ditakbir, kita melihat NGO non-Muslim ditakbir dengan lebih baik. Dan standard apa yang digunakan pakai oleh CGM adalah apa yang digunakan pakai oleh NGO antarabangsa. Dan itu menyebabkan saya rasa saya perlu beri satu salutation yang sangat baik kepada CGM. Anda adalah duta Malaysia, membawa nama Malaysia. Anda adalah pejuang sebenar, insya-Allah. Yang kita tahu pejuang sebenar adalah di Gaza, di Palestin, tetapi apa yang anda lakukan ini adalah contoh yang terbaik buat NGO yang ada di dalam Malaysia. Dan saya fikir kalau orang kata ambil zakat boleh ambil 1/8 daripada duit zakat yang dikumpulkan, which is 12.5%, tetapi CGM hanya ambil 3%. Subhanallah. Saya tak pasti anda makan apa. Dengan kerja yang banyak, mungkin, tapi nampak makin besar juga Tuan Nadir pun kan. Mungkin makanan kat sana lebih sihat, lebih barakah mungkin. Tapi dengan berkat. Alhamdulillah. Jadi hanya 3% sahaja yang anda guna pakai. Dan saya fikir untuk menutup sesi hari ini, kita perlu pegang kepada kita semua adalah semua untuk satu. Satu itu apa? Satu itu adalah Palestin. Kita ingin mengembalikan semula, membebaskan balik semula bumi Palestin setelah dijajah sekian lamanya. Okey. Baik tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak-banyak di atas anda terus stay sehingga penghujung mendengar penjelasan, penerangan dan perkongsian daripada CGM. Saya ucapkan juga terima kasih juga kepada seluruh warga kerja CGM. Saya tak dapat sebutkan satu-satu. Tuan Pengurusi, Tuan Johan ambil pendekatan untuk untuk kehadapan, tetapi Tuan Nadir sebagai CEO yang ke depan menceritakan tentang pergerakan dan sebagainya. Dan saya fikir jangan lupa malam ini ada satu lagi town hall yang mana Tuan Nadir akan bersama town hall My Aqsa Defenders untuk menjawab 20 juta kutipan masyarakat Islam di Malaysia. Dan juga subhanallah, kutipan yang diberikan oleh rakyat Malaysia bukan hanya dari orang Islam sahaja. Ada orang yang bukan Muslim juga turut menyumbang ke dalam dana-dana 20 juta ini. Maka ini adalah duit yang dikumpulkan oleh rakyat Malaysia yang sayangkan keamanan, yang sayangkan pembebasan dan sebagainya. Allah Ta'ala alam. Terima kasih banyak-banyak. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa asliyan sanafiqus ila allazina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak-banyak. Mohon sampaikan informasi-informasi yang dikongsikan oleh Cinta Gaza Malaysia. Yang terakhir, saya dapat mesej daripada tim CGM kata siapa yang nak lihat akaun, nak tanya apa-apa, sila hadir ke office CGM. Dekat mana CGM terletak? Di Bandar Baru Bangi. Dekat mana? InsyaAllah boleh search. Tak salah saya, dia kawasan-kawasan yang dekat dengan Ashraf, kawasan-kawasan butik-butik yang banyak tu. InsyaAllah boleh hadir ke sana, give them a call,
boleh lihat, boleh pantau, boleh belik satu-satu dokumen yang anda perlukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi semua untuk satu. Assalamualaikum warahmatullahi.